Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, apa khabar semua? Hari ini saya nak buat sedikit perkongsian. Topik perkongsian pada hari ini adalah ruqyah syariah. Okey, apakah maksud ruqyah? Okey, ruqyah ini bermaksud jampi. Manakala syariah berpula bermaksud sebarang yang berlandaskan syariat Islam. So apabila kita sebut sebagai ruqyah syariah, ia merupakan satu jampi yang berdasarkan syariat Islam. Okey. Berdasarkan satu dalil daripada surah Yunus ayat 57, ya ayyuhan nasu qad ja'ankum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin, yang membawa maksud, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu satu peringatan daripada Rabb kamu dan satu penyembuhan bagi apa yang di dalam dada, dan satu petunjuk dan satu rahmat bagi orang mukmin. Okey, ini merupakan salah satu daripada ayat-ayat syifa. Okey, kita rujuk pula kepada satu dalil hadis, hendaklah kamu menggunakan dua penawar, madu lebah dan Al-Quran. Ini merupakan salah satu hadis sahih daripada riwayat Ibnu Majah dan juga Ibnu Mas'ud. Okey, sebab tu bagi saya sebagai seorang muslim, hendaklah sentiasa memastikan dalam rumah kita sentiasa ada bekalan madu lebah. So amalkan madu lebah. So dalam page saya dan Instagram Pusat Rawatan Islam Miftahul Salam, saya ada banyak share tips pemakanan yang menggunakan madu, sama ada susu bercampur dengan madu ataupun madu campur dengan lemon campur dengan air. Okey. Salah satu hadis lain pula yang berbunyi sebaik-baik ubat itu adalah Al-Quran. Ini riwayat At-Tirmizi. Salah satu hadis lain pula, Al-Fatihah itu adalah penawar semua penyakit kecuali maut. Ini merupakan riwayat At-Tirmizi. Okey. Antara hadis lain daripada Abdullah Utsman bin Al-As radhiyallahu anhu telah mengadu kepada Rasulullah tentang rasa sakit pada tubuhnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, letakkan tangan kamu di tempat sakit pada tubuhmu dan kemudian bacakanlah Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Okey, bacaan a'udzu bi'izzatillah itu diulang sebanyak 7 kali sambil kita meletakkan tangan kita pada tempat yang sakit. So ini antara amalan yang ditunjukkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada sahabat. So maka kita ambillah contoh-contoh amalan tersebut. Okey. Saya ulang, sambil kita meletakkan tapak tangan kita di tempat yang sakit ataupun sambil kita mengurut di tempat yang sakit, ataupun sambil juga kita nak sapu minyak angin, sapu bam ataupun minyak zaitun di tempat yang sakit, sambil kita membaca Bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Okey, antara riwayat lain pula, Siti Aisyah meriwayatkan Rasulullah SAW apabila ada orang sakit di antara kami, maka beliau menyentuhnya dengan tangan kanannya sambil beliau berkata, Allahumma rabban nas azhibi ba'sa isfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini merupakan salah satu doa Rasulullah, okey, yang bermaksud hilangkanlah kesakitan wahai Tuhan bagi seluruh manusia, dan sembuhkanlah wahai Tuhan yang Maha Penyembuh. Tiada kesembuhan melainkan dengan kesembuhanmu, sebagai kesembuhan yang tidak dapat diapa-apakan oleh sebarang penyakit dan kesakitan, dan tiada daya meninggalkan maksiat dan upaya melakukan ketaatan melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tinggi keagungannya lagi Maha Agung. Ini dibacakan juga sambil kita menyentuh dan memegang ataupun mengusap di tempat-tempat yang sakit. Saya ulang, doa dia berbunyi, Allahumma rabban nas azhibi ba'sa isfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama wala alma wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Okey, dari Auf bin Malik, ia berkata, pada zaman jahiliah aku pernah melakukan penjampian. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda mengenai hal tersebut? Okay, Rasulullah menjawab, perlihatkan jampi kalian kepadaku. Tidak mengapa dengan jampi selama bukan perbuatan syirik. Okay, kita boleh buat jampi-jampi lain selagi ianya tidak menjadi satu kesyirikan. Okay. Daripada Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah sering mendoakan Hasan dan Husain dengan mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin la'amah. Aku melindungi kalian dengan kalimah Allah, Al-Quran atau asma dan sifatnya yang sempurna dari setiap syaitan dan binatang berbisa serta ain yang dengki. Ini merupakan salah satu doa perlindungan daripada syaitan dan juga penyakit ain. Okey. So kita amalkanlah doa ini untuk menghindari kita daripada terkena penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin la'amah. Okey. Okay, Rasulullah SAW daripada riwayat Jabir bin Abdullah mengisahkan peristiwa kepada perang Za'atul Riqa tentang seorang perempuan yang membawa anaknya yang kesurupan yang tidak sedarkan diri ke hadapan Rasulullah, dan Rasulullah menyuruh sang ibu membuka mulut lalu diludahi oleh Rasulullah sambil berkata, Enyahlah engkau wahai musuh Allah, aku adalah utusan Allah sebanyak 3 kali. Rasulullah selepas itu Rasulullah SAW bersabda, anakmu sudah baik, tidak ada lagi gangguan-gangguannya. Okey, ini juga salah satu perkataan Rasulullah, enyahlah engkau wahai musuh Allah. Okey, ataupun dalam bahasa Arabnya ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah, keluarlah kamu wahai musuh-musuh Allah. Okey, ini adalah salah satu ucapan yang saya boleh katakan kebanyakan para roki akan amalkan semasa mereka melakukan rawatan ruqyah. Okey. Rasulullah juga dalam satu riwayat juga seorang pemuda terkena penyakit gila, maka telah didatangkan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah juga telah membaca ayat-ayat perlindungan. Okey, seperti dalam slide itu ada beberapa ayat. Okey, surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, ayat kursi, Ali Imran, Al-Araf, Al-Mu'minun, surah Al-Jin, As-Saffat, Al-Hajj, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Okey, nanti boleh rujuk kepada slide ni. Dibacakan kepada untuk masalah merawat penyakit gila. Okey. Salah satu lagi juga amalan yang sangat-sangat ampuh menjadi benteng diri kita, daripada Siti Aisyah meriwayatkan apabila Rasulullah SAW hendak tidur, maka beliau akan meniupkan ke telapak tangannya membaca Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas dan juga Al-Falaq, An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan ke seluruh wajahnya dan ke seluruh tubuh badannya. Aisyah berkata ketika Rasulullah sakit, beliau akan menyuruhku melakukan hal demikian. So ruqyah 3 kul ini adalah merupakan salah satu amalan benteng diri, amalan pendinding diri. Okey, so hendaklah kita amalkan setiap hari. Okey, kalau boleh terutama sebelum nak tidur, kita bacakan 3 kul al-muawwizat ni sambil kita membaca, kemudian kita meniup ke tapak tangan, kemudian diusapkan kepada wajah kita dan seluruh tubuh badan kita. Okey, amalkan setiap hari. Selain daripada itu, antara doa-doa lain yang menjadi amalan-amalan Rasulullah juga, salah satu doa lain, Bismillahi arfika wallahu yashfika min kulli da'in yu'zika wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya ulang sekali lagi, Bismillahi arfika wallahu yashfika min kulli da'in yu'zika wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, so saya stop dulu sampai ke setakat ni. InsyaAllah semoga apa yang saya kongsikan ini ianya bermanfaat untuk ramai. Okey, bantu subscribe saya punya channel YouTube saya dan sebarkan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita jumpa lagi di episod yang akan datang.